Banyak kelas saham yang saya pernah join, mereka selalu akan cakap yang 90% of the trading is psychology and the 10% is analysis. But actually, saya still tak faham tahu waktu dululah. Tak faham tentang psikologi tu macam mana. Apa yang perlu kita buat semua kan. Sebab diorang just cakap psikologi saja. Psikologi kena jaga emosi semua. Tapi saya tak faham. Saya macam terlalu basic sangat, terlalu umum sangat. And to be honest, masa awal-awal saya trade dahulu, pada awal zaman saya trade, saya tak pakai pun psikologi yang sebenar. Psikologi yang sebenar, kiranya just pakailah emotion marah, semua bila loss marah, bila profit happy. Itulah yang saya pakai. Dan saya hanya rely on analysis. And the outcome from that psychology is very bad lah. I keep having drawdown every month. But after I discover this book, it buka saya punya minda dan memberi keterangan yang sangat jelas tentang psychology in trading. Dan after I use the psychology, my trading career changed 360 degree from consistent drawdown to consistent profitable. So let's see the point I get, so all of you don't need to read the book and save your time. The first point is nature of trading environment. Price tu dia bergerak secara random dan tak berstruktur. Contohnya dia memang bergerak ikut suka hati dia lah. Kadang-kadang gerak ke atas, ke bawah. Dan perkara ini berlaku disebabkan oleh market environment tu yang sentiasa berubah-ubah, yang disebabkan maybe oleh news ataupun big money join ataupun exit the market ataupun ada war ataupun tentang kegawatan ekonomi dan sebagainya. So from this kelakuan, kita memerlukan reaction yang laju, yang di mana from our reaction tu the outcome is either profit ataupun loss. So kenapa perlu saya mention loss? Kenapa saya cakap kenapa kita perlukan profit saja? Kenapa tak profit saja? Saya tak nak loss. Nanti kalau saya loss, saya stress, emosi tak stabil. Asyik nak marah aja, bila kena cut loss marah. Bila kena cut loss menjerit-jerit, terus tak follow trading plan dan saya terus anggap yang saya punya trading plan tu tak boleh pakai dan saya terus mencari dia new setup yang akan beri saya 100% win rate, 99% win rate yang sebenarnya tak pernah wujud. So that's why saya perlukan trading rules for controlling my behavior dan memberikan direction di dalam market. Tanpa rules, the best way to trade is technique gambling. The SOP for that technique is saya rasa price ni nak naik, saya rasa price ni nak turun, so saya boleh short. Dan the outcome from trading tu will be kalaulah aku. Sebab dia akan regret dengan apa yang dia buat. Contohnya kalau dia cakap, aku rasa price ni nak naik. Tiba-tiba price tu turun ke bawah dan dia tak letak cut loss semua. So dia akan cakap lah, kalaulah aku tengok benda ni turun, dah tentu aku profit. Kalaulah aku letak cut loss kat sini, tentu aku profit. Aku tak loss besar. Dan the next point is creating rules. 3 basic step untuk menjadi trading yang sukses adalah perceiving opportunity, kita buat trade tu dan kita mengumpul profit. Namun, 3 step ni tak cukup. Kita perlu tambahkan lagi 2 step, which are money management dan rules yang proven. Rules yang proven tu macam memang setup yang kita gunakan tu, rules yang kita gunakan tu memang dah diguna pakai oleh orang dan benda tu memang terbukti memang boleh menjadilah. Kita ada data lah, dia cakap ni memang boleh beri kita sebanyak 40% win rate. So kita bolehlah ambil tu. Sebab apa kena tambah? Sebab market ni random pula. Sebab market ni random dan kita tak tahu berapa banyak kali kita akan loss. Even boleh berlaku loss streak yang banyak dan that's why we need to add those 2 steps. So bila kita berlaku loss yang banyak atau ada loss, kita apply the money management yang akan selamatkan kita punya capital. Dan rules yang proven tu untuk kita ada profit lah. Kalau kita madah pakai rules yang tak apa-apa dan kita akan consistent loser lah. So dia tak ada profit kat situ sebab kita pun tak tahu rules tu proven ke tak kan. So bila dah pakai rules yang proven, kita akan ada chance for winning. Set of rules ni sama dengan trading system. Trading system dikandungi oleh ada EP dengan take profit. EP tu adalah entry point, guide untuk mencari peluang, apa peluang yang boleh kita trade dan boleh beri kita kefahaman tentang market, even market environment tu sentiasa berubah. But we need to remember, no matter what you believe, what you forecast, what you ramal, market is always right.
The next point is expectation and goal achievement. Banyak trader, mostly newbie, target unrealistic goal. Macam saya lah, dulu bagaimana saya boleh start dengan trade FCPO adalah disebabkan oleh banyak kelas ataupun banyak kawan-kawan saya yang cakap, okay, kau boleh buat dalam market FCPO ni hari-hari 500. So at the end of the month kau boleh buat 10,000. So that's the unrealistic goal yang selepas saya dah trade FCPO selama lebih kurang 2 tahun, benda itu tidak wujud dah. So apabila saya targetkan this unrealistic goal yang memang sangat-sangat mustahil, boleh je buat tapi dia agak susah. Bila kita target this unrealistic goal, benda itu akan menghalang kita dari dapat menjalani proses sebagai full-time trader. Hasil daripada kita punya trading ni, which is the outcome, pendapatan daripada trading ni adalah produk daripada proses yang baik. So kita fokus pada proses dulu. Outcome will come later. Tak kisahlah outcome kita ni setakat 200 di sebulan untuk newbie ke apa ke, even yang dah lama trade ke, setakat 200 je, but it's still profit. So just good lah, goal dia masih tercapai, but just a little, but okay, tak ada masalah. So be disciplined dalam mengikuti rules dalam proses, dan proses jadi macam robot. So just follow the rules. Ada rules semua cukup, proses kita buat, follow je the rules, so the outcome will come later. Itulah ayat dia. Next point is psychology. Losing streak ni boleh berlaku bila-bila masa. Even saya pun dah trade lama dalam market FCPO pun still berhadapan dengan perkara ini. But I still profit at the end of the month. Dan apabila ini berlaku, tak bermaksud trading plan kita ni shit ataupun tahi ataupun tak boleh pakai. Semuanya berbalik berbalik semula kepada probability. As long as trading plan yang digunakan tu proven. So kita kena faham konsep probability lah. So kat situ barulah kita boleh tenang. The next is, memang market movement tu berulang-ulang. Contohnya setup kita hari-hari wujud. But the outcome dia selalu berbeza-beza. Contohnya kadang-kadang floating banyak, dah hampir nak kena cut loss baru gerak. Kadang tak sampai EP kita pun dia dah gerak TP. So kita terlepas untuk masuk ke dalam market. Kadang-kadang kena cut loss. Kadang-kadang tak datang pun EP kita dan terus dia bergerak ke arah yang kita nak. Dan kadang-kadang yang lain lah. So just teruskan trade dan just accept the uncertainty outcome. And the perasaan pedih bila kita loss ataupun kita terlepas peluang tu confirm hilang. The next point is losses. Loss ni memang tak boleh nak elakkan. Saya cakap terus terang, saya dah trade lama dalam market trading. Saya dah buat lama lah trade. Dan loss tu memang tak boleh nak dielakkan. Siapa yang cuba nak elak tu, harap-harap anda jumpalah jalannya dan share kat saya. Saya pun tak tahu juga. Loss ni akan memberi peranan sebagai pemberitahu kepada kita yang result dari trade yang kita entry tu berlawanan yang apa kita anggap. So, di sinilah sebabnya kita kena loss kecil pada setiap trade. So, the best way to loss kecil ni never reach 2% of capital in loss in each trade lah. So, hanya risikokan 2% sahaja daripada capital kita. So, kita hanya loss 2% capital saja pada setiap trade. Even legend trader pun win rate dia 50% lah. Kalau anda cari sendiri lah dekat Google, kat YouTube, banyak je cerita yang dah experience lama, semuanya win rate dia tak tinggi mana. But banyak newbie ni sibuk nak cari holy grail yang bagi 100% win rate. So kenapa nak sibuk cari kan? Sebab dah memang banyak experience trader pun memang diorang punya win rate macam tu je. So dalam trading ni memang perjalanannya macam tu. Dan saya pun tak salahkan mereka lah sebab mereka banyak dimomokkan oleh banyak penjual course yang cerita dia terlalu indah. But saya pun tak salahkan penjual course tu sebab kalau dia tak buat ayat macam tu, macam mana dia nak terjualkan course dia. So saya tak salahkan apa-apa, just discover yourself lah. Jangan nak salahkan orang. And the next is Mark Douglas said, if I put on a trade, all I expect is something will happen. So, lepas dia masuk je ke dalam market, dia tak harap apa-apa. Dia just harap sesuatu berlaku. Sama ada dia kena loss, ataupun dia kena profit, ataupun dia kena trailing stop, dia kena BE, ataupun dia kena loss. Itu saja. Itu je dia harapkan. Apa-apa boleh berlaku. So, dia tak sibuk fikir setup ni kena win. The next point is expectation plus dengan probability.
So untuk kita cerita pasal expectation and probability ni, saya akan kaitkan dengan mencampak atau membaling coin, shilling. So if you have weighted coin that will be head 70% of the time, you still don't know the sequence of head and tails. All you know is over time 70% of the flips will be head, seems like trading. Just probability. So even setup anda tu, anda cakap yang 70% dia benda tu boleh berlaku. But anda tak tahu pun the sequence sama ada benda tu berlaku atau tak. So yang anda tahu hanyalah 70% pada setiap masa yang setup anda tu akan berlaku. So to handle this, yang kita tak tahu apa-apa ni, yang kita tak tahu masa depan punya pergerakan market, dan untuk mengelakkan kita daripada frust, daripada sedih terhadap loss yang berlaku, jangan pernah expect tentang kita berjaya profit. Seperti mana yang Mark Douglas says, dia just expect yang something will happen apabila dia masuk ke dalam market. And bila anda dah faham pasal probability, profit atau loss adalah benda yang sama je, which is outcome. Yang penting adalah kita handle outcome itu sendiri. Macam mana kita handle loss dan macam mana kita handle profit. Next point is trading emotion. Memang akan ada rasa sedih dan marah bila setup kita kena cut loss ataupun kita ada bad trading day ataupun kita hadapi loss streak. If setup tu kena cut loss and price tu betul gerak against kita punya setup, sepatutnya kita happy sebab kita dapat elak loss yang besar. Even loss streak sekalipun, kita hanya loss kecil yang banyak kali lah, but still kecil. Dan if price bergerak ikut kemahuan kita dan kita dapat TP 200 tick, mesti kita confirm happy gila kan. Padahal kita tahu pun price tu boleh bergerak sebegitu. Kita just letak TP je. Kalau price gerak situ kena lah. Dan price memang kena. So sepatutnya kita tak boleh pun letakkan kehappyan kita tu. Sebab kita just maybe ada agent of luck lah kat situ. So, kita kena sentiasa ingat bahawa pergerakan market tu tak dapat nak diramalkan random. Dan kita tak boleh letakkan kegembiraan melalui dapat profit ataupun tak. Tak kisahlah profit ke loss, kita wajib sentiasa ada positive mindset dan positive energy yang secara tak langsung dapat menaikkan kita punya mental growth dan belajar rasa confident yang boleh beri buka minda untuk kita continue explore the market. Positive mindset boleh bantu jadi disiplin trader untuk mendapatkan peluang yang baik dalam market. Contohnya, kita dah kena cut loss. And then kita positifkan diri dan tengok semula cut loss. Kita tengok semula market. Kiranya dah kena cut loss. Lepas tu bukannya kita nak sibuk, nak sedih. Alamak, kenapa ni cut loss ni? Kenapa lah? Hilanglah duit aku. Tak payah. Kita just tengok balik market. Dan tengok ada peluang lagi tak? So kat situ kita cari lagi peluang. Tak payah nak sedih-sedih, nak marah bagai. So the summary of this book, untuk perjalanan kita menjadi full-time trader, siapa yang nak pergi full-time trader tu, yang successful, disiplin, consistent, profitable, panjang ayat dia, memerlukan bila kita untuk faham yang market ni akan suka hati bergerak. Suka hati kepala bapak dia nak gerak macam mana, suka hati dia lah. Kita akan sentiasa berhadapan dengan loss. Loss management perlu menjadi part yang penting dalam strategi kita. Seperti yang saya katakan tadi, only risk 2% from your capital for each risk. Focus on process, reward will come later. Terima dengan hati yang terbuka yang price tu boleh bergerak macam-macam cara sekalipun dia boleh gerak. Boleh pelik pun boleh buat. Even ada supply and demand whatsoever, price boleh sahaja langgar atau respect. Even ada support and resistance, price boleh saja langgar ataupun respect. So just accept sajalah. And the last is tahu strategi trading anda pada long term punya result. Pastikan dia proven dan kita tahulah kalau kita boleh buat sendiri. Contohnya kita follow setup orang yang proven dan kita follow dan kita cuba buat sikit analisa sendiri kita punya trading plan tu yang kita follow. Dan kita ambil sampel data dia, which kalau dia memberikan, contoh seperti yang mana dikatakan 40% win rate boleh diberikan dalam masa sebulan. So kita try lah follow, and if it betul, so kita boleh continue lah using that strategy. So dari situ anda boleh beri terhadap trading strategi anda. Anda boleh beri expectation terhadap strategi anda, sama ada anda nak gunakan ataupun anda nak mencari yang lebih better kalau ada. So itu semua terserah pada anda. So itu semualah yang saya dapat rungkaikan, yang saya dapat kongsikan, poin-poin penting yang ada di dalam buku ini. So saya harap benda ini semua dapat membuka mata anda dan dapat
memberikan anda kefahaman yang lebih jelas tentang psikologi dalam trading. Terima kasih. Assalamualaikum.